Baiklah, kita beralih kepada pemilihan media. Sebelum memulakan proses PDP, kita sebagai seorang guru haruslah mengetahui faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam memilih media pengajaran. Antara faktor yang perlu kita ambil tahu adalah objektif, iaitu hubungan media pengajaran dengan objektif pengajaran hari ini, kon pengalaman Dale dan sifat fizikal media tersebut sama ada dalam bentuk gambar, grafik, video ataupun audio. Kon pengalaman Dale ni merupakan hierarki pengalaman pembelajaran yang mengklasifikasikan media dan teknik yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kon pengalaman Dale ni dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu penglibatan, pemerhatian dan pensimbulan. Ianya bermula dari konkret ke abstrak. Okey, sebagai contoh, guru mengajar syarat sah solat, murid dibawa ke surau dan murid dikehendaki melaksanakan solat subuh mengikut kumpulan. Dan satu kumpulan solat dan satu lagi kumpulan akan membuat analisis dan menilai sama ada solat kumpulan tersebut sah ataupun tidak. Dan penilaian dibuat berdasarkan pengalaman sebenar mereka. Dengan demikian, murid dapat menilai solat itu sendiri, sama ada solat itu sah ataupun tidak. Okey, aktiviti tersebut akan dibuat pengukuhan lagi dan kesahan melalui peringkat pemerhatian, di mana guru menunjukkan perkara-perkara yang menjadi sah solat melalui video, gambar kaku perlakuan yang sah dan batal solat. Okey, pada peringkat persimbolan, guru meminta murid menyebut kembali syarat dan sah solat dan menyenaraikannya. Okey, jelaslah berpandukan kon pengalaman Dale ni, guru boleh menyusun atur aktiviti pengajaran secara sistematik. Okey, melalui pengkelasan aktiviti dan teknik yang ditujukan memberi implikasi yang memberangsangkan pembelajaran, seperti murid akan mengingati apa yang dipelajari dengan cepat dan berpanjangan lagi. Murid akan mengaplikasinya dalam kehidupan seharian. Bagi yang tidak pernah solat dan tidak faham lagi syarat sah solat, mereka akan aplikasikannya dalam hidup mereka. Okey, faktor seterusnya adalah pelajar tersebut, itu ciri-ciri umum, sama ada berada di tahap yang tinggi, sederhana ataupun berada di tahap yang rendah. Dan guru perlu memilih keperluan khusus untuk setiap pelajar tersebut, kerana keperluan khusus mereka berlainan pada tahap-tahapnya. Okey, seterusnya adalah kaedah. Kaedah pengajaran yang digunakan boleh digunakan sama ada pengajaran beramai-ramai, iaitu seorang guru mengajar untuk satu kelas, ataupun boleh memilih kaedah pengajaran kendiri, iaitu seorang guru dan seorang murid. Yang ini boleh digunakan kepada murid-murid yang berada pada tahap yang rendah. Okey, guru juga boleh menggunakan pembelajaran secara berkumpulan, iaitu guru-guru menyediakan kumpulan kepada murid-murid dan murid-murid akan lebih cenderung untuk berbincang sesama mereka di dalam kumpulan. Faktor yang terakhir adalah
pemilihan praktikal. Itu sama ada mudah diperolehi, mudah digunakan, kos dan masa adalah jimat, dan semestinya mendapat kelulusan dan kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk penghasilan media terdapat 8 perkara yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Saya akan menerangkan 4 perkara untuk penghasilan media. Yang pertama ialah cetusan idea. Cetusan idea merupakan peringkat pertama dalam penghasilan media. Guru akan mencari idea yang sesuai bagi digunakan dalam media pembelajaran. Seterusnya ialah nyatakan objektif. Okey. Objektif di sini merupakan hasil pembelajaran yang diinginkan oleh seorang guru terhadap muridnya ataupun hasil pembelajaran di akhir pembelajaran ketika guru sudah mengajar menggunakan media terhadap seorang murid. Dan yang ketiga pula ialah analisis pelajar. Pada peringkat analisis pelajar, guru boleh melihat latar belakang mereka, tahap intelektual mereka ataupun umur mereka untuk menentukan kesesuaian media yang akan digunakan terhadap pembelajaran nanti. Dan yang seterusnya ialah kumpul dan susun bahan. Pada peringkat ini, setelah guru menganalisis kesesuaian media yang akan digunakan, barulah guru akan mencari media yang sesuai digunakan dan seterusnya menyusun mengikut rancangan pengajaran yang akan digunakan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya setelah kita mengumpul dan susun bahan tersebut, langkah seterusnya adalah menukarkan idea kepada visual. Maksud visual di sini adalah menggunakan penggunaan media. Ini kerana media adalah satu medium ataupun satu tempat untuk kita seseorang guru ni menyampaikan mesej kepada pelajar. Contoh media adalah kita menggunakan slide PowerPoint. So kita semasa pengajaran kita akan tayangkan di hadapan pelajar. So maknanya semua pelajar dapat melihat slide PowerPoint tersebut. Seterusnya, rancangkan penglibatan pelajar. Perancangan ini hendaklah dilakukan supaya kita dapat menggunakan semaksimal mungkin ataupun kita hendaklah melibatkan semua pelajar pada proses pengajaran dan pembelajaran topik tersebut. Ini kerana pelibatan pelajar, semua murid hendaklah melibatkan diri kerana guru seharusnya tidak boleh mengabaikan ataupun menepikan walaupun seorang murid. Sebenarnya dengan penggunaan media ni kita mampu merancang pelibatan pelajar. Seterusnya, selepas kita rancangkan pelibatan pelajar tu, kita hendaklah menyemak kembali perancangan kita. Sebab contoh apabila kita menyemak perancangan kita, kita akan dapat mengenal pasti sekiranya ada kelemahan ataupun mungkin ada apa yang kita buat pelajar akan tidak faham, murid-murid akan tidak faham. Seterusnya, kita pada penerbitan tu adalah masa hari pengajaran tersebut. Maksudnya selepas kita dah menyiapkan media tersebut, media pengajaran tersebut, kita akan menerbitkan, maksudnya menayangkan kepada murid-murid tentang topik pada hari tersebut. Penggunaan media ni, penghasilan media ni akan mampu lebih menarik minat terhadap murid daripada menggunakan manual. Maksudnya kita hanya bercakap ataupun mengajar apa yang ada dalam buku teks. Tetapi dengan kita mengambil inisiatif menggunakan media pengajaran ni, murid-murid akan
akan lebih berminat. Maksudnya pada abad ke-21 ni murid cenderung ke arah penggunaan gadget. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai penilaian. Penilaian ini merupakan satu proses yang berterusan dan bersepadu. Berterusan ini bermaksud ia dinilai bukan sahaja di peringkat penggunaan, tetapi ia dinilai bermula daripada peringkat persediaan. Manakala bersepadu ini pula bermaksud ia bukan sahaja dinilaikan pada aspek teknikal, tetapi ia dinilaikan pada aspek strategi penyusunan pengajaran oleh guru, termasuk penetapan objektif, berbagai bentuk respon pelajar sama ada melalui diskusi, latihan, pengamatan serta prestasi pelajar dalam kuis, kemahiran yang ditunjukkan atau apa sahaja bentuk ujian formatif hasil daripada penggunaan media yang dipilih dalam sistem penyampaian sesuatu topik pembelajaran. Berdasarkan penilaian yang dijalankan tersebut, guru akan dapat membuat penambahbaikan pada kelemahan-kelemahan media tersebut. Guru juga dapat menjadikan penggunaan media itu lebih efektif pada sesi pengajaran yang akan datang. Selain itu, guru juga dapat menggunakan maklumat daripada penilaian yang dijalankan untuk menilai sama ada murid itu faham suatu topik tersebut atau tidak, dan sama ada sesi pengajaran itu berjalan dengan efektif ataupun tidak.